Rafizi Ramli hentam Pakatan Harapan. Ismail Sabri, Tok Mat bakal calon PM selepas PRU15. Tok Mat gesa hentikan sampul putih. Tiba-tiba kes yang umum berundur dari politik. Rupanya Jolo dah rembat duit sebelum Najib buka akaun. Strategi menggunakan tokoh pemimpin tertentu untuk menarik undi sudah ketinggalan zaman memandangkan pemikiran rakyat kini jauh lebih terbuka, kata Naib Presiden PKR Rafizi Ramli. Memang ada juga segelintir pandangan dalam Pakatan Harapan bahawa politik ini adalah soal yang dipanggil tsunami. Politik ini adalah soal rakyat yang akan mengikut seorang batang tubuh pimpinan. Kalau pemimpin itu datang, semua rakyat akan datang. Saya tak bersetuju sebab saya rasa rakyat tak bodoh. Kalau kita nak ambil pandangan rakyat ini, senang dicucuk hidung. Datang seorang diikut semua. It is very outdated, iaitu ketinggalan zaman, katanya dalam program Bual Bicara terpaling terus terang yang disiarkan secara langsung di Facebooknya. Rentetan beberapa kekalahan dalam pilihan raya negeri, beliau berkata terdapat gesaan membawa masuk pemimpin tertentu untuk mencipta semula kemenangan seperti yang berlaku pada 2018 apabila Pakatan Harapan menang dalam PRU14. Rafizi berkata pandangan tersebut membuat Pakatan Harapan terpisah daripada realiti sebenar rakyat yang sebenarnya mahukan corak pimpinan yang mampu mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dalam Pakatan Harapan sebelum 2018, pandangan begitu yang memberi terlalu banyak kekuatan politik kepada watak seperti Tun Mahathir. Ada segelintir pimpinan Pakatan Harapan yang betul-betul taksub bahawa kalau tiada Tun M, kita tak menang. Itu sebenarnya menunjukkan mereka agak terpisah daripada realiti sebenar rakyat. Dia tidak sedar bahawa rakyat kalau dia nak berubah adalah berkenaan soal pekerjaan, soal gaji dan sebagainya, ujarnya. Dalam pada itu, Rafizi berpandangan dalam meraih sokongan rakyat, Pakatan Harapan tidak perlu bergabung dengan mana-mana parti termasuk Perikatan Nasional kerana ia akan mewujudkan kompromi khususnya dalam soal dasar dan jawatan. Beliau berkata jalan yang mudah untuk mendapatkan semula momentum adalah dengan kembali membawa isu-isu rakyat. Sebagai contoh, harga barang keperluan seperti telur yang masih tiada penyelesaian. Kita kembali kepada formula yang bawa kita menang pada 2018, iaitu kita dekat dengan rakyat. Ada benda yang sepatutnya kerajaan selesaikan, tak kisah kerajaan mana. Adakah harga telur pun tak boleh selesai, tambahnya. Pada Disember 2019, Rafizi mengumumkan bersara daripada politik kerana mahu memberi tumpuan kepada usaha mendalami ilmu pengetahuan berkaitan teknologi terkini. Namun 15 Mac lalu, Rafizi memutuskan untuk kembali menyertai politik dan mengesahkan akan bertanding jawatan timbalan presiden dalam pemilihan parti itu akan datang. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi membayangkan Ismail Sabri Yaakob akan terus dicalonkan menerajui kerajaan jika UMNO Barisan Nasional memenangi PRU15. Pada masa sama, Zahid menggesa Ismail jangan tunggu lama-lama bagi membubarkan parlimen untuk PRU15 diadakan. Beliau berkata demikian ketika penggulungan Perhimpunan Agung UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL. Pada sidang media kemudiannya, Zahid menjangkakan pembubaran parlimen bagi memberi laluan PRU15 sebelum atau selepas Julai ini, tetapi menegaskan perkara itu diserahkan kepada kebijaksanaan Ismail untuk menentukannya. Katanya tempoh itu berkait perjanjian kerjasama yang diikat dengan Pakatan Harapan sebelum ini yang akan luput akhir Julai ini. UMNO tidak akan menekan Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen kerana menghormati keputusan kabinet yang dianggotai pelbagai parti selain Barisan Nasional. Kami memahami peraturan dan perlembagaan kerana Perdana Menteri perlu bawa perkara ini dalam mesyuarat kabinet sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, katanya. Ketika penggulungan PAU, Zahid berkata dirinya tidak dengki dengan pelantikan Ismail sebagai Perdana Menteri Ogos lalu dan berkata Muhammad Hassan, iaitu timbalan Presiden UMNO, mungkin lebih sesuai menjadi calon Perdana Menteri UMNO Barisan Nasional pada PRU seterusnya. Kalau Tok Mat hendak, tunggulah. Saya dan bosku Najib sudah terima hakikat bahawa rezeki tidak pernah salah alamat. Saya fikir kalau rezeki Tok Mat, mungkin selepas pilihan raya ke-16, mungkin rezeki tak salah alamat. Yang selalu salah alamat, rezeki bosku dan saya sajalah. Oleh itu, saya dan bosku reda, katanya. Menurut Zahid, beliau sendiri mencadangkan nama Ismail sebagai Perdana Menteri. Malah Majlis Kerja Tertinggi UMNO memutuskan meletakkan hanya nama beliau untuk jawatan itu. Tapi balik lepas ni berhentilah kerja-kerja yang mengedar envelop putih ni. Saya cakap terang-terang, saya timbalan presiden, saya jaga parti, ya.
Jangan. Sampaikan perwakilan saya daripada Gombau pun dapat envelope putih. Nasib baik orang Gombau ni dia jujur, dia pulang kat bayar saya balik. Ambil tu. Ya? Jangan macam tu. Takkanlah bahagian datuk lembaga parti pun korang nak hentam juga ke? Tersasul agaknya tak? Terlepas pandang. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan membayangkan kegiatan membeli sokongan dalam kalangan pemimpin dan ahli parti masih terus berlaku ketika ini. Berucap semasa penggulungan Perhimpunan UMNO, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu membangkitkan kegiatan mengedar sampul surat putih kepada perwakilan. Malah katanya kegiatan tersebut turut berlaku di bahagian yang diketuainya, Rembau. Pemberian sampul putih adalah sinonim dengan kegiatan mendapatkan sokongan sebagai tukaran kepada wang yang diberikan. Untuk rekod, UMNO pernah digegarkan dengan pendedahan kegiatan politik wang yang menyaksikan ada antara pemimpin dikenakan tindakan seperti digantung keahlian parti. Balik lepas ini, hentikanlah kerja edar envelope sampul surat putih ini. Saya cakap terang-terang, saya timbalan Presiden, saya jaga parti. Sampaikan perwakilan saya dari Rembau pun dapat envelope putih. Nasib baik orang Rembau jujur, dia pulangkan kat saya balik. Jangan macam tu. Takkanlah bahagian datuk lembaga parti ini pun korang nak hentam juga ke tersasul. Katanya, Muhammad berkata UMNO perlu menolak budaya sedemikian kerana ia tidak membantu memperkukuhkan parti. Sebaliknya, menangi hati perwakilan dengan cara yang betul. Ahli UMNO adalah orang yang pandai menilai dan akan memberikan sokongan kepada pihak yang betul. Jika bahagian diketuai timbalan Presiden parti pun berani dilanggar pihak berkenaan, bagaimana dengan kawasan yang dipimpin oleh orang lain? Bahagian saya pun nak dilanggarnya begitu saja. Bahagian timbalan Presiden, katanya kesal. Veteran DAP Lim Kit Siang mengumumkan persaraannya selepas 56 tahun berkecimpung dalam politik. Ahli Parlimen Iskandar Puteri yang kini berusia 81 tahun itu berkata beliau tidak akan bertanding merebut kerusi dalam jawatan kuasa eksekutif pusat CEC dan juga Parlimen serta Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya umum ke-15. Saya mengambil peluang ini untuk mengumumkan persaraan saya daripada politik. Saya menarik diri dari bertanding pilihan CEC hari ini. Sila padamkan nombor 39 dari senarai calon CEC anda. Saya juga tidak akan bertanding dalam pilihan raya parlimen atau negeri di masa hadapan, katanya ketika berucap pada Kongres Kebangsaan DAP ke-17. Menurutnya, dalam tempoh 56 tahun dalam politik, beliau telah melihat bagaimana parti DAP telah berkembang dari sebuah parti pembangkang kecil yang mengambil bahagian pertama kali dalam PRU tahun 1969 sehingga menjadi parti politik utama yang berjaya menubuh kerajaan persekutuan pada PRU 14 bersama gabungan Pakatan Harapan. Pilihan Raya Negeri Johor yang baru berlangsung merupakan satu peringatan yang penting bahawa impian Malaysia adalah sebuah negara bersatu padu, demokratik, adil dan berjaya serta dihormati masyarakat antarabangsa. Kita mesti mencetus semula harapan dan keyakinan terhadap masa depan kerana sama ada kita dapat memutar semula trend kemerosotan negara kita sejak setengah abad ini adalah bergantung kepada kita semua. Belum pernah lagi dalam sejarah DAP, semangat perpaduan, setiakawan, komitmen dan keazaman menjadi begitu penting dalam usaha kita untuk merealisasikan impian Malaysia. Tambahnya lagi, justru Lim mengakui ia merupakan satu penghormatan buat dirinya selama ini kerana berpeluang bersama-sama dengan rakyat Malaysia yang patriotik sama ada di dalam atau di luar DAP untuk berganding bahu sepanjang perjalanan untuk merealisasikan impian Malaysia. Mengakhiri ucapan itu, Lim berharap agar usaha merealisasikan impian Malaysia mesti diteruskan sehingga berjaya dan kini tiba giliran generasi muda untuk meneruskan perjuangan tersebut. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa ahli perniagaan yang menjadi buruan pihak berkuasa Low Tech Joe atau dikenali sebagai Jolo sudah lama menipu berbilion ringgit daripada 1MDB sebelum Najib Razak membuka akaun bank berkaitan. Peguam bela Muhammad Syafiee Abdullah berkata demikian semasa pemeriksaan balas ke atas bekas ahli lembaga pengarah 1MDB Ismi Ismail. Semasa perbicaraan kes rasuah 2.28 bilion ringgit 1MDB di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequirah, peguam itu merujuk kepada catatan dari blog Malaysia Today yang menunjukkan bahawa Low telah lama menipu dana kerajaan tanpa pengetahuan Najib. Ismi saksi pendakwaan ke-13 bersetuju dengan hujah Syafiee bahawa tiada sebarang hasil daripada bond IMTN yang diseleweng oleh Low pernah masuk ke akaun bank Najib. Peguam itu juga merujuk kepada dakwaan lain bahawa Low membayar rasuah kepada keluarga bekas Gubernur Bank Negara Zaiti Akhtar Aziz antara 2008 dan 2009. Syafiee membuat dakwaan berkenaan dengan merujuk kepada petikan laporan SPRM yang didakwa mengenai akaun bank keluarga Zaiti yang disiarkan oleh Malaysia Today.
Kami pembelaan Najib ingin menunjukkan bahawa wang yang didakwa daripada 1MDB yang masuk ke dalam akaun Najib antara Februari 2011 dan Ogos 2013 seperti yang didakwa dalam 25 pertuduhan ke atas tertuduh hanya kerana aturan derma itu kononnya dari kerabat di Raja Arab. Mengapa wang masuk ke akaun bank Najib adalah untuk orang lain menjawab. Pelanggan saya sangka bahawa ia adalah derma daripada Kementerian Keuangan Saudi. Akaun M-Bank Najib yang didakwa menerima berbilion ringgit daripada 1MDB dibuka pada 2011. Jadi ia tiada kaitan dengan IMTN, kata Syafiee kepada mahkamah sambil Najib melihat dari kandang tertuduh. Pasukan pembelaan bekas Perdana Menteri itu sentiasa berhujah bahawa tertuduh tidak tahu tentang salah laku dalam 1MDB dan tangkapannya adalah bahawa wang itu adalah derma daripada kerabat di Raja Arab. Syafiee seterusnya mendakwa bahawa Low telah menipu dana 1MDB sejak zaman TIA pada 2009. Pada Mac tahun lalu, pasukan peguam Najib memfailkan permohonan untuk mendapatkan maklumat perbankan keluarga Zeti bagi menyokong kesnya terhadap kes rasuah 2.28 bilion ringgit. Pasukan pembelaan bekas Perdana Menteri mendakwa bahawa keluarga itu menerima wang daripada Low. Bagaimanapun pada Julai tahun lalu, Hakim Perbicaraan Sikwirah menolak permohonan dakwaan tersebut. Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun mempunyai rayuan yang belum selesai mengenai perkara ini di Mahkamah Rayuan yang akan bersidang pada Mei tahun ini. Zeti telah menafikan dakwaan itu sejak Disember 2020 lagi. Pada Februari tahun ini, Portal Malaysia Kini melaporkan suami Zeti, Taufik Aiman, sebagai berkata dia tidak pernah menerima sebarang rasuah sepanjang hidupnya. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 2.28 bilion ringgit dana 1MDB.